Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Fadil tuan-tuan imam, bila tuan-tuan puan-puan sidang jemaah hormati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita dapat bersama-sama lagi dalam kuliah kita, kuliah mingguan dalam bicarakan kitab Riyadhus Shalihin. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, malam ini kita masuk dalam bab yang ke-6, iaitu babun fit taqwa. Bab yang menerangkan tentang ketakwaan. Bab tentang takwa. Satu perkara yang kalau kita tak dengar tentang takwa, maka adalah something wrong padanya. Tak ada, dia kata tak pernah dengar orang kata takwa ni. Maknanya pelik bin ajaib. Orang lelaki dia mesti dengar tentang takwa, sekurang-kurangnya seminggu sekali, tiap-tiap minggu mesti dengar. Kalau dia tak dengar, kemungkinan bukan dia tak dengar, tapi jika sebut takwa tu, dia di alam lain. Dia alam yang tak berapa nyata. Jadi salah satu daripada rukun khutbah adalah berpesan kepada ketakwaan. Ittaqullah. Ayuhan nas ittaqullah. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Cukup setakat itu. Maka salah satu rukun khutbah Jumaat adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak sah solat Jumaat tanpa ada khutbah, dan tak sah khutbah tanpa ada mengingatkan kepada ketakwaan. Pentingnya takwa ini. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala, bila kita kata tentang takwa, perkataan yang biasa, ya. Biasa tu. At-taqwa ismun ma'khudhun minal wiqayah. Takwa itu adalah satu kata nama yang diambil pada wiqayah. Wiqayah itu apa? Wiqayah itu adalah perlindungan. Suatu benda yang melindungi, menjaga, mencegah, itu dipanggil wiqayah. Maknanya daripada kata nama tu, wiqayah itu diambil perkataan takwa. Waqayaqi, takwa, wiqayah. Baik. Apa kaitan, ya? Wiqayah, mencegah, menjaga, melindungi. Jadi kalau kita lihat ini, apa dia kata? Yang katakan wiqayah itu, wa huwa ayyatakhidhal insanu ma yaqihi min azabillah, iaitu seorang manusia itu mengambil apa yang boleh melindungi dia, yang boleh mencegah dia, yang boleh menyelamatkan dia daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah wiqayah. Wiqayah iaitu yang melindungi, yang mencegah, yang menjaga dia daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Jadi wiqayah itu, sebab tu kalau kita wiqayah, contoh dalam satu disebutkan al-wiqayatu khairum minal ilaj. Mencegah itu lebih baik daripada merawat. Suatu benda yang boleh mencegah kepada penyakit itu kena dihindar. Bila dah kena penyakit, orang tak kata mencegah, itu merawat. Jadi tali pinggang keledar itu wiqayah. Ni topi keledar itu wiqayah juga, benda yang menjaga, yang melindungi. Tuan rahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik. Walladhi yakyaka min azabillah wa huwa fi'lun wa huwa fi'lun awamirillah wa ijtinabu nawahihi, fa inna hadha huwa alladhi yaqiya min azabillahi azza wa jalla. Apa juga yang mencegah kamu daripada azab Allah Subhanahu wa taala, iaitu sama ada dia itu adalah perbuatan
suruhan Allah Subhanahu wa taala, perintah Allah Subhanahu wa taala, ataupun larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Benda-benda yang boleh mencegah kita daripada azab Allah Subhanahu wa taala di dalam dua bentuk. Sama ada perkara itu adalah larangan, Allah taala larang daripada kita melakukan, maka itu perkara itu jika kita jauhi dia, maka dia akan mencegah kita daripada azab api neraka. Ataupun suatu suruhan, Allah Ta'ala suruh buat, maka kita buat. Perkara itu juga yang mencegah kita daripada azab api neraka. Jadi dalam, kita ambil yang dalam kata yang mudahnya, bila kata takwa itu adalah melaksanakan segala yang Allah Ta'ala perintahkan dan juga menjauhi segala apa yang Allah Ta'ala larang. Kalau jauh tu, apa maksud jauh? Jauh tak buat lah. Dah jauh tak buat. La taqrabu zina, jangan kamu dekati zina. Belum zina lagi, dekat pun tak boleh. Berdua-duaan, berhempit-hempitan, tak boleh lah. Jadi dekat pun tak boleh. Jangan dekat, belum buat zina lagi. Itu benda yang mencegah daripada perbuatan itu. Kebiasaannya, bila sebutkan takwa ini dalam Al-Quran, dia letakkan dua sekali. Contohnya, dia letakkan dengan at-taqwa itu dengan albir. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, dan tolong-menolonglah kamu di atas kebaikan dan juga ketakwaan. Kebaikan itu apa? Kebaikan itu adalah kebaikan, lakukan apa yang Allah Ta'ala perintah, jauhi apa yang Allah Ta'ala larang, maka itu adalah kebaikan. Itu ada kalanya dia letakkan albir wat taqwa sekali, ada kalanya at-taqwa sahaja. Baik, kita lihat dalam kitab Riyadhus Shalihin ini, Imam Nawawi meletakkan yang pertama firman Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Khitab ini, ayat ini, Allah Ta'ala tujukan kepada orang-orang mukmin. Allah Ta'ala tujukan ayat ini kepada orang mukmin. Wahai orang-orang yang beriman. Siapa dia? Kitalah. Ya, orang yang beriman. Bila sebut dalam Quran, bila kita baca Quran, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, maka kita patut menyahutnya. Ini untuk kita lah ni, untuk akulah ayat ini. Apa Allah Ta'ala perintahkan? Ittaqullaha haqqa tuqatih. Bertakwalah kamu semua kepada Allah dengan sebenar-benar takwa. Kenapa? Li'annal mu'min yahmilu iman ala taqwallah. Kerana orang mukmin itu yang membawa iman, yang mikul iman itu kepada takwa pada Allah. Kita beriman, iman itu membawa kita kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang mukmin. Kalau orang lain dia beriman, yang tak beriman, yang tak beriman lah. Kalau iman itu tidak membawa kepada takwa pada Allah, maka dia ada khalal kat situ, ada kerosakan. Beriman tetapi tidak membawa kepada takwa pada Allah. Dia orang beriman tapi masih lagi buat Allah Ta'ala, apa yang Allah Ta'ala larang, kemudian apa yang Allah Ta'ala suruh tak buat, maka ada khalal kat situ, ada rosaknya kat situ, ada kecacatan dekat situ. Sebab itulah apabila takwa ini Allah Ta'ala tujukan kepada orang yang beriman, kerana iman itu akan membawa mereka kepada takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu semua dengan sebenar-benar takwa. Bukan takwa yang sikit-sikit, jadi benar-benar takwa. Kemudian Allah Ta'ala firman pula, fattaqullaha mastata'tum, dan maka bertakwalah engkau semua kepada Allah dengan sekuat-kuatmu. Maksudnya dengan kemampuan kamu. Jadi takwa itu pun dengan kemampuan. Sebab itu Islam ini adalah din, agama yang fitrah. Allah Ta'ala tak paksa kita apa yang kita tak mampu. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah Ta'ala tak
Mewajibkan bukan tak wajibkan, tak memberati kamu dengan apa yang kamu tak mampu. Kalau tak boleh buat dengan sempurna, ikutlah kemampuan, ikut diri sendiri. Contohnya dalam solat, salli qa'iman. Dalam solat yang kita belajar solat, kata Nabi SAW, salli qa'iman, solatlah secara berdiri. Fa illam tastati' fa qa'idan. Kalau tak mampu diri, duduk. Solat duduk aja. Fa illam tastati' fa ala jambin. Kalau tak mampu juga, maka baring. Baring pun boleh solat. Jadi kalau solat jemaah, solat fardu itu wajib qiyam bagi orang yang mampu. Kalau solat sunat, orang itu mampu tapi penat. Solat tarawih lepas 8 rakaat nak sampai 20, dia duduk sepanjangnya. Boleh. Duduk. Kalau imam duduk, yang lain duduk sama. Kalau imam duduk, cari orang lain lah jadi imam. Nanti kalau imam duduk, yang lain mungkin ikut duduk, keluar hukum pula. Yang lain mungkin ikut duduk lah. Kalau senang aja. Kalau imam duduk, tukarlah imam dah tak larat. Jadi tukar imam yang boleh diri lagi. Tak boleh diri duduk, tak boleh duduk baring, maka ikut kemampuan. Itu Islam. Begitu juga dengan takwa. Dalam perkara yang lain, dalam puasa, wa man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayamin ukhra. Barang siapa antara kamu yang sakit ataupun dia bermusafir, maka gantikan pada hari yang lain. Itu Islam. Tak wajib juga, kena juga, sakit pun kena puasa. Kita bukan macam itu. Kalau tak mampu, buatlah hari lain. Masa ni tak boleh, memang sakit, maka qada selepas sihat. Ataupun nak musafir jalan jauh, orang kata apa masalah, jalan daripada JB sampai ke utara, sahur kat sini, buka kat sana. Boleh juga. Tapi ada orang tak boleh. Pasal bila dia puasa tu, dia kalau driving contohnya, tak boleh saja je gitu, dia akan tidur tengah jalan. Kita jalan tapi dia tidur. Sampai juga, alhamdulillah, kadang-kadang sampai ke destinasi, kadang-kadang sampai kubur. Jadi dia kena jaga. Jadi dia kena makan sesuatu. Tak apa, dia musafir. Musafir, gantikan pada hari yang lain selepas daripada itu. Tapi kalau memang kerjanya musafir aja, driver bas, driver bas macam mana? Driver bas, driver lori, memang tiap-tiap hari bawa tu. Lepas tu memang pantang tak makan, tidur je. Jadi takkanlah tak ada hari yang cuti. Sepanjang tahun dia kerja je. Ada hari cuti boleh ganti. Itu keadaannya. Begitu juga dengan haji. Walillahi 'alan nasi hajjul baita man istata'a ilaihi sabila. Dan bagi Allah ke atas manusia itu mengerjakan haji barang siapa mampu ke atasnya. Orang yang mampu pergi haji, pergi. Yang tak mampu, tak berdosa, dia tak mampu. Kumpul duit, kumpul sampai mati 1000 je. Mana nak pergi haji, umrah pun tak dapat. Jadi orang ini tak berdosa. Tapi kalau kumpul sampai 1000, keluar tinggal 100. Kumpul sampai 1000, keluar tinggal 100 lagi. Sampai mati 100. Itu kena tengok balik sebab apa dia keluarkan. Mungkin anaknya nak sekolah. Itulah dia yang disimpan tu, memang dah simpan tabung haji niat tu, tapi tak cukup. Tengok juga. Tapi kalau sampai hujung bulan beli kereta baru, sampai hujung tahun kereta baru lagi, itu tak boleh lah begitu ya. Jadi kena tengok kemampuan. Ataupun memang kita ada kuotanya, nak pergi dah ni, tapi kuota tak sampai-sampai, tak lepas lagi. Tahun 2040 nanti contohnya, 2040 apa dah umur masa tu, nak apa doa pun tak boleh, niat ihram pun dah tak boleh nak ngapal lagi masa tu. Okey, tapi boleh rayu lepas tu, minta awalkan. Begitu keadaannya. Itu yang dimasukkan dengan mastata'tum. Islam ini adalah din fitrah. Fitrah maksudnya ikut kemampuan kita. Tapi bukan ikut kemampuan nak beriman separuh, boleh tak? Iman separuh saja. Bukan macam tu. Takwa, sungguh-sungguh kita bertakwa pada Allah Subhanahu Wa Taala. Jika tak dapat sempurna, maka tidaklah kita ini orang yang berdosa. Buatlah semampu kita. Kita cuba menjadikan diri kita orang yang paling bertakwa di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Lagi firman Allah Subhanahu Wa Taala,
Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai sekalian orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan berkatalah dengan kata-kata yang betul, sesuai dengan apa yang sungguhnya. Katalah, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah pada Allah dan berkatalah dengan perkataan yang betul, perkataan yang sawab. Sadi dan sawaban, kataan yang betul. Apa dia yang dikatakan dengan sadi dan itu, kata yang betul itu? Yashmulu qawlun fihi khair, sawa'un kana min dzikrillah, talabul ilm, al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Faham? Baguslah kau tak faham, sebab itu kena belajar. Kalau baru sebut itu faham, saya dah boleh balik. Baik. Tuan-tuan, apa yang dikatakan qaulan sadidan sawaban ini, perkataan yang benar, perkataan yang benar ini adalah meliputi perkataan itu sama ada zikrullah. Zikrullah. Yang kita zikir itu zikrullah, mengingati Allah Subhanahu Wa Taala. Apa juga zikir mengingati Allah Subhanahu Wa Taala, itu zikrullah. Itu adalah qaulan sadida, perkataan yang benar. Ya. Ataupun menuntut ilmu, talabul ilm, juga perkataan yang benar. Menuntut ilmu, menyampaikan ilmu, al-amru bil ma'ruf, menyuruh orang untuk melakukan perkara yang ma'ruf, itu juga adalah qaulan sadida. Wan nahyu 'anil munkar, mencegah daripada kemungkaran, juga adalah qaulan sadida. Berkata dengan perkataan yang baik, maka itu juga adalah qaulan sadida. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhirat, hendaklah berkata yang baik. Kalau tak boleh kata baik, diam aja. Ini dalam hadis Nabi yang lain. Dalam hadis Nabi yang lain, Nabi SAW sebut, man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, falyakul khairan, hendaklah dia berkata perkataan yang baik-baik aja. Yang tak baik tak payah cakap. Kalau tak boleh cakap, hari ni tak ada benda lah yang nak cakap yang baik. Sampai macam tu sekali, bangun pagi nak cakap apa benda yang baik katnya. Dah tak ada benda rasa nak cakap yang baik. Diam aja. Diam. Kenapa kau diam? Tak ada benda nak cakap. Macam tu. Dah tak ada benda. Action. Action, dia diam aja. Kenapa kau diam? Tuan suruh saya action. Tak suruh saya cakap. Macam tu. Baik ya. Jadi banyak sekali ayat-ayat yang berkaitan dengan takwa ini. Dan dalam firman Allah Ta'ala lagi, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan membuat untuknya jalan keluar, makhraja. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan berikannya rezeki daripada jalan yang tidak dikira-kira, tak disangka-sangka dapat rezekinya itu. Jadi ayat ini dinamakan juga dengan ayat apa? Ayat 1000 dinar. Banyak kan ayat ini. Dekat mana gantungnya? Kalau perasan lah. Ada yang tak pernah perasan ayat ni gantung kat mana? Tu tengok Bilal kita. Memang tempat pot je. Baik. Kedai mamak mesti ada gantung ayat tu. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Ini ayat 1000 dinar. Ayat ini dianggap sebagai ayat yang ayat pelaris lah. Lagi baik juga ayat ini daripada gantung huruf-huruf dalam kotak-kotak, buat kotak-kotak huruf waw, nun, ha, ya, alif, lam. Satu ayat tak jadi. Satu pelataan tak jadi. Kita pun tak tahu ayat apa ni. Entah apa huruf tu. Letak kat dalam kedai. Ni pelaris-pelaris yang tak tentu hala. Jadi tak apa ayat 1000 dinar. Tapi ayat ini kata sebenarnya bukan suruh gantung. Bukan suruh gantung sahaja. Kerana dia mempunyai pengertian yang sangat besar ayat 1000 dinar ini.
Wa may yattaqillah, barang siapa yang bertakwa kepada Allah. Bertakwa itu apa? Bertakwa ini tadi yang kita ambil di awal tadi, yang melakukan segala apa yang Allah Ta'ala perintahkan, kemudian menjauhi segala apa yang Allah Ta'ala larang. Itu orang yang bertakwa. Kalau dia gantung besar macam mana pun, tapi masuk waktu zuhur tak solat juga, waktu asar tak solat juga, maghrib tak solat juga, isyak tak solat juga, subuh tak solat juga, maka ayat itu untuk apa? Untuk orang baca dapat pahala, dia kata. Kalau orang tu tahu baca, orang tu nak baca pun tak tahu khat apa ni, berpusing-pusing. Jadi khat pusing, dia pun tak tahu nak baca, tak dapat juga. Benarnya ayat ini pengertiannya, barang siapa yang bertakwa kepada Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan berikannya jalan keluar. Tuan-tuan, dalam hadis yang disebut, bagi satu contohlah, kisah 3 orang sahabat yang mengembara, kemudian bermusafir, mereka itu mengembara, kemudian masuk dalam gua. Ingat, pernah dengar kisah ini kan? Nanti mungkin ada dalam hadis yang akan datang. Masuk dalam gua. Bila masuk dalam gua itu, tiba-tiba pintu gua tertutup. Pintu gua tertutup. Dia pula bila dah tertutup, dia tak hafal. Niat enson mata kaci, semar ngising, tak hafal. Dia tak hafal yang itu. Jadi tak boleh nak baca. Jadi bila dah tertutup tu buat macam mana? Seorang demi seorang pun, seorang demi seorang bertawassul bi'amalil khairat, dengan amalan-amalan yang baik yang telah mereka lakukan. Ini nama tawassul dengan amalan-amal soleh yang telah mereka lakukan. Harus bertawassul dengan amal-amal soleh, itu harus hukumnya. Dalam hadis nyebut, dia orang yang seorang pun mulalah kita, ya Allah, aku telah melakukan begini. Mana amal kebaikan. Bila seorang kata begitu, maka pintu tu terbuka sikit. Yang kedua pun doa juga, ya Allah, aku telah melakukan begini, buka lagi sikit. Yang ketiga, ya Allah, aku melakukan begini. Benda yang baiklah cerita, benda yang baik yang telah lakukan. Jika sekiranya ini amal soleh yang kau terima, ya Allah, maka bukakanlah pintu itu. Maka akhirnya terbuka terus pintu itu, pintu gua itu. Maknanya bukan dari pintu, gua ada pintu ke? Ada muka pintu buka lah itu. Maknanya batu yang tutup pintu itu pun beralih. Jadi ini adalah tawassul. Nanti kita akan sampai bab tawassul itu. Jadi ini contoh, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala akan diberikannya baginya jalan keluar. Kita ada masalah berat benar, masalah kita dibuang kerja dan sebagainya, tuan-tuan ya. Dibuang kerja, masalah anak, masalah isteri, masalah sakit dan sebagainya. Memang kita sentiasa diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Banyak ujian kita yang Allah Ta'ala beri kepada kita. Ujian begini. Maka siapakah orang yang dapat lepas daripada ujian itu? Orang yang dapat lepas daripada ujian-ujian ini, diberikan jalan keluar, adalah orang yang bertakwa. Adapun orang yang tak bertakwa, dia akan lari daripada jalan itu, semakin jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia diberikan masalah begini, lalu dia lari jauh daripada itu, makin terpesong dia. Wal iyazubillah. Wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib, dan dia diberi rezeki daripada sumber-sumber yang dia tak tahu. Baik itu kita kata, patah Melayu kata, ulat dalam batu pun boleh hidup. Begitulah. Dalam batu, dia kata ulat tu duduk dalam batu pun boleh hidup. Jadi macam kita juga, kalau ulat dalam batu boleh hidup, kita yang duduk luar batu takkan tak boleh hidup. Takwalah pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala berikan rezeki daripada sumber yang tak disangka-sangka. Orang sekarang takut nak anaknya ramai, satu cukuplah, siapa nak bagi makan nanti. Nak kahwin pun takut, siapa nak bagi makan anak orang. Ini bukan dia kata, dia nak kahwin aja. Mak bapak kata, kau nak bagi anak orang makan apa? Anak orang selama ni tak makan ke? Tak kahwin dengan kita pun dia makan. Kalau dah kahwin dengan kita, makan apa yang dia makan dulu. Contoh, makan, jangan takut tak makan. Allah Ta'ala yang berikan rezeki. Bila dah kahwin, dapat anak, siapa yang makan? Bukan kita yang makan, Allah Ta'ala juga bagi rezeki. Jadi kita kena usaha.
takwalah kepada Allah Subhanahu taala, Allah taala akan berikan jalan keluar dan berikan rezeki daripada sumber yang tak disangka-sangka. Dan firman Allah Subhanahu wa taala, in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum wallahu dzul fadlil azim. Jikalau engkau semua bertakwa kepada Allah, maka Allah akan menjadikan untukmu semua pembeza antara kebenaran dan kesalahan, antara hak dengan batil, juga untuk menutup kesalahan-kesalahanmu serta mengampuni dosa-dosamu, dan Allah itu memiliki keutamaan yang agung. Barang siapa yang bertakwa pada Allah, Allah Ta'ala akan berikan beza. Kita boleh bezakan ini hak ke batil. Barang siapa bertakwa pada Allah Ta'ala. Jadi kita bila nak akun sesuatu, kita nampak ini adalah perkara yang hak yang boleh buat, ini ada perkara yang batil tak boleh buat. Barang siapa yang tak boleh beza, sama aja, hantam sajalah, dia kata. Maka itu maknanya kita kurang takwa kita. Ni macam mana kita ni, apa hukumnya? Hantam sajalah. Hantam saya, mana tak bertakwa sangatlah kita, kurang lagi takwa. Kerana Allah Ta'ala janji, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, yaj'allahu furqanan, Allah Ta'ala berikannya pembeza. Kita nampak, ini yang boleh, ini tak boleh, yang ini harus, yang ini haram, yang ini halal, ya. Itu keadaannya. Wallahu a'lam bissawab. Baik, kita masuk dalam hadis yang pertama. Banyak lagi sebenarnya. Kalau kita cari ayat-ayat Quran tentang takwa ini banyak. Ya, buka Quran itu baca, sampailah ayat suruh pada takwa. Banyak. Baik, hadis yang pertama dalam bab ini. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qila ya Rasulullah man akramun nas qala atqahum faqalu laisa an hadha nas'aluk qala fa yusufu nabiyullah ibni khalilillah qalu laisa an hadha nas'aluk qala fa an ma'adinil arab tas'aluni khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil islami idza faquhu muttafaqun alaih. Wa faquhu bidammil qaf ala al mashhur wa hukiya kasruha ay alimu ahkam asy-syar'. Baik, hadis yang pertama ini daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, ya Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia? Man akramun nas? Wahai Rasulullah, siapakah orang yang paling mulia? Kalau orang tanya kita nak kata apa, ya? Kita pun mula bingung-bingung nak cari sana nak sini. Siapa orang paling mulia kalangan kamu? Kita pun sebut, Tengku tu lah, pasal orang panggil dia yang mulia, Tengku. Orang lain yang berhormat, yang dihormati, yang berusaha, dia yang mulia seorang. Pasal Tengku. Memang gitu gelaran dalam protokol kita begitu. Bila ada Tengku depan, yang mulia. Tapi di sini disebutkan siapakah yang paling mulia dalam kalangan kamu? Maka kata Nabi, siapa? Atqahum. Qala atqahum. Maka kata Nabi, orang yang paling bertakwa di antara kamu semua, itulah orang yang paling mulia. Maka kita ada harapan. Maknanya kita semua ada harapan untuk jadi orang yang paling mulia. Janganlah kita rasa diri kita ni siapa, tak ada benda kita ni, harta tak ada, kereta tak ada, rumah pun tak ada, apa tak ada, apalah aja kita ni. Kita masih ada harapan untuk menjadi orang yang paling mulia. Tak apalah di kalangan manusia tak nampak kita ini mulia. Orang nampak kita ni, alah siapalah dia ni, orang nampak, orang nak panggil apa, yang mulia pun tidak, panggil yang berusaha tidak, dia hormati pun tidak, berhormat jauh sekali. Tak apa, manusia tak nampak itu, Allah Ta'ala panggil kita orang yang paling mulia. Rasulullah SAW beri pengiktirafan, orang yang paling mulia dalam kalangan kamu adalah orang yang paling bertakwa. Maka para sahabat itu
Dia kata, bukan ini yang kita tanyakan. Laisa an hadza nas'aluka ya Rasulullah. Bukan ini yang kami tanyakan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, kalau begitu ialah Nabi Yusuf. Kalau bukan tadilah yang dia nak masukkan, yang ditanya, maka orang paling mulia itu adalah Nabi Yusuf. Kenapa Nabi Yusuf? Ia adalah putera Nabiullah. Putera Nabiullah, dan ini pun putera Nabiullah pula, dan ini adalah putera Khalilullah, kekasih Allah. Yakni Nabi Yusuf itu anak siapa? Anak kepada Nabi Yaqub, Nabi Allah. Nabi Yaqub itu adalah putera kepada Ishaq. Ishaq itu Nabi Allah juga. Nabi Ishaq itu adalah putera kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, yang dipanggil Khalilullah, kekasih Allah. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim ada dua anak. Seorang yang dia cerita Nabi ni, seorang Nabi Ismail, seorang lagi Nabi Ishaq. Daripada Nabi Ishaq ini anaknya Nabi Yaqub. Daripada Nabi Yaqub ini lahirnya keturunan Bani Israel. Bani Israel itu anak-anak, maksudnya Bani Israel itu anak-anak kepada Nabi Yaqub. Nabi Yaqub ini dipanggil Israel, iaitu hamba kepada Allah. Manakala anak seorang lagi Nabi Ismail. Daripada Nabi Ismail ini lahirnya keturunan Arab. Daripada itulah lahir juga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik itu keturunan daripada keturunan Arab ini yang menjadi nabi tak ramai. Tetapi dalam kalangan Bani Israel ni ramai yang menjadi nabi, yang menjadi rasul, diutuskan menjadi nabi dan rasul. Maka Nabi kata itulah orang yang paling mulia, Nabi Yusuf, anak kepada Nabi Yaqub. Bapa pun nabi. Bapa nabi, bapa kepada bapa pun nabi. Bapa kepada bapa punya bapa pun nabi juga. Atuknya nabi, moyangnya pun nabi. Hebatlah. Contoh kita. Bapaknya dia ni wakil rakyat. Bapa kepada bapaknya pun wakil rakyat. Maknanya kat situ memang keturunan ni orang akan pilih keturunan dia ni lah wakil rakyat. Mati dia pun walaupun tak ada anak, orang cari anak angkat dia jadi wakil rakyat. Maknanya mulia sungguh keturunan itu kat situ. Bapaknya Perdana Menteri, anaknya Perdana Menteri, nanti anak dia Perdana Menteri. Macam tu. Maknanya mulia. Sebab itu bila lihat dia bagi keturunan mulia. Sebab tu penting juga bila membicarakan tentang keturunan itu. Sebab itu bila Nabi SAW dilantik, diutuskan Nabi SAW akhir zaman itu daripada kalangan Bani Hashim. Kalangan Bani Hashim, satu bangsa, satu kabilah yang sangat dihormati mereka ini, Bani Hashim. Baik, bila dia sebut macam tu, siapa orang paling mulia, dia sebut Nabi Yusuf itu, bukan juga, bukan itu maksudnya. Orang-orang berkata lagi, bukan ini yang kita tanyakan. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab pula, jadi tentang orang-orang yang merupakan pelikan-pelikan, yang ini pembesar-pembesar dari bangsa-bangsa Arab yang kau semua tanyakan padaku. Dia kata apa? Laisa an hadza nas'aluka qala fa an ma'adin al-arab tas'aluni. Ma'adin itu maksudnya usulnya ataupun nasabnya, tentang nasab, tentang usulnya bangsa Arab ini yang kau tanyakan padaku. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang merupakan pilihan di antara bangsa Arab itu di zaman jahiliyah, itu pula lah yang merupakan orang-orang pilihan di zaman Islam jikalau mereka mengerti hukum-hukum agama. Khiyaruhum fil jahiliyati, maknanya orang yang merupakan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Khiyaruhum fil jahiliyah, orang-orang yang menjadi pilihan pada zaman jahiliyah, itulah orang-orang yang menjadi pilihan pada ketika mana mereka ini Islam, sekiranya mereka itu faquhu, mereka itu mengerti, faham hukum hakam agama. Maknanya akhir sekali dalam hadis ini juga nyebut yang tadi, awal tadi, siapakah orang yang paling mulia? Disebut orang yang bertakwa. Kemudian yang kedua, Nabi SAW sebut Nabi Yusuf. Yang ketiga ini, siapa dia? Orang yang faqih, orang yang faham hukum hakam agama. Maka itu orang yang
mulia. Khiyaruhum fil jahiliyati khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Orang yang mengerti, orang yang faham. Bila kita kata fiqh, kan belajar fiqh. Orang Melayu sebut fiqh. Lepas tu bunyi Arab sikit fikih. Fiqh ke fikih ke bolehlah, yang penting fiqh. Fiqh. Fiqh itu maksudnya faham. Sebab itu Syekh Dr. Yusuf Qaradawi karang banyak fiqhuz zakat. Yang terbaru ni fiqhul jihad. Maknanya faham tentang zakat. Betul-betul faham ni tentang zakat ni. Sekarang fiqh jihad, kena faham, betul-betul faham tentang apa itu jihad. Yang sebelum ni yang masyhur kita belajar dulu. Kita biasa baca dulu kan. Fiqh aulawiyat, fiqh keutamaan, aulawiyat. Dah pernah baca? Fiqh aulawiyat ni, fiqh utamaan. Tak pernah dah. Nanti bolehlah buka kelas satu lagi kuliah fiqh aulawiyat. Apa dia nak, dah benda nak kita nak faham lagi. Fiqh aulawiyat, maknanya faham mana yang lebih utama. Mana yang lebih utama antara pergi umrah ataupun pergi Rio de Janeiro? Soalan menguji minda dia kata. Mana yang lebih utama? Itu fiqh aulawiyat lah. Antara pergi umrah ataupun duit itu nak guna untuk anak masuk universiti. Mana yang lebih utama? Antara nak pergi umrah ataupun nak kahwinkan anak. Mana yang lebih utama? Ataupun antara nak pergi umrah ataupun sendiri nak kahwin. Mana yang lebih utama? Sendiri kahwin kata Bilal. Itu lah. Jadi itu fiqh aulawiyat, ya, fiqh aulawiyat. Sebaik Bilal yang cakap. Kalau imam cakap aulawiyat juga, ya. Jadi mana yang lebih utama? Jadi itu dalam bila kita kata fiqh, maknanya faham. Sebab itu bila kita belajar fiqh ibadat yang kita belajar tu, ibadat kita faham. Ibadat itu faham, bukan setakat tahu. Tahu lain kan? Tahu lain, faham lain. Tahu setakat tahu. Macam mana ambil wuduk? Macam ni, tahu macam mana buatnya. Tapi faham, bila kita betul-betul faham hukum tentang wuduk ini, syarat-syarat sah dia, perkara yang batalkan wuduk. Jadi itu. Kemudian anggota-anggota wuduknya mana, sah wuduk, batal wuduk, itu faham. Dia beza dengan orang yang tahu. Tahu wuduk, tahu. Mula dengan bini dia tunjuk. Itu tahu. Jadi faham ini betul-betul. Kenal. Orang kenal pada seorang. Kenal imam tu. Kenal. Memang dia jadi imam, kenal. Lepas tu faham dia. Faham macam mana? Faham. Dia ni kalau suka macam mana, kalau tak suka macam mana. Jadi kalau dia mengajuk macam mana. Jadi kalau kita tak berapa tu, maknanya tak berapa faham lah tu. Tak berapa faham dia, tak berkenal. Jadi kenal itu lain, tahu itu lain, faham itu lain. Baik itulah orang yang dia kata paling baik pada zaman jahiliah, itulah paling baik pada zaman Islam, sekiranya mereka itu faqih pada ilmu agamanya, hukum hakam agamanya. Jadi alhamdulillah, mudah-mudahan tuan-tuan rajin duduk kelas-kelas ini, jadikan tuan-tuan orang yang faqih, ya, faham hukum hakam agama. Mudah-mudahan insya-Allah kita menuju ke arah itu. Satu hari baca 1 jam. Kan satu hari kita baca buku 1 jam. Duduk ini. Tak baca pun kita dengar. Itu belajar majlis ilmu. Imam Syafi'i pun lebih kurang macam tuan-tuan juga. Ada yang ada buku, ada yang tak ada buku, tu macam Imam Syafi'i lah. Tapi jadi ulama yang hebat, masyhur. Tuan-tuan insya-Allah ambil semangat Imam Syafi'i tu, tak payah kitab. Kalau boleh jadi macam Imam Syafi'i. Kalau tak boleh macam Imam Syafi'i, jangan perasan. Saya macam Imam Syafi'i, dia kata. Imam Syafi'i belajar, balik ingat lagi. Kita belajar sampai rumah dah tak ingat. Jadi kena tulis. Kena tu. Okey, jadi insya-Allah. Tapi mana tahu memang yalah, kita memang diberikan bakat yang begitu, boleh ingat apa semua, tak apa, teruskan. Cerah masa depan insya-Allah. Baik.
Lafaz faquhu dia kata jika dibaca didammahkan. Dhammah itu baris depan faquhu. Qaf faquhu. Kan? Tetapi itu yang masyhur, tetapi ada yang mengatakan dengan mengkasrahkan qaf. Bila kasrah baris bawah, mana faqihu. Faqihu artinya mengerti akan hukum hakam syara'. Baik, wallahu alam. Ada soalan dekat ini? Khalilullah dengan Nabiullah. Nabiullah itulah Nabi Allah. Nabi Allah. Khalilullah kekasih Allah. Dan setiap orang Nabi itu ada gelaran-gelarannya. Kalimullah contohnya orang yang berkata-kata dengan Allah, iaitu Musa AS. Khalilullah ini adalah gelaran kepada Nabi Allah. Siapa? Ibrahim AS. Begitu gelaran-gelarannya. Jadi Nabiullah adalah memang Nabi lah. Nabi. Khalilullah adalah kasih Allah SWT. Ada soalan lain? Secara literalnya, secara bahasanya, takwa itu takut. Boleh dari segi bahasa. Antaranya bila kata takwa itu apa? Takut. Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Maksud takut kat situ ialah takut untuk mencederakan. Mencedera pula. Mana keluar kataan? Takut untuk melakukan segala apa yang Allah Ta'ala larang. Takut untuk menjadikan kita ini jauh daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Itu takut. Maknanya takut daripada kita ini menerima azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Takutlah. Takutlah kamu pada Allah. Maksudnya takutlah kamu daripada azab Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tapi takut kat sini dia beza dengan takut kita pada makhluk. Orang takut dengan harimau, lari. Takut harimau, takut pada singa, lari. Melainkan seorang aja dia peluk. Itu bukan menteri besar. Peluk imam, singa tu ya. Jadi anangkan. Jadi takut kepada tu orang lari. Tapi takut kepada Allah menyebabkan kita rapat. Syekhul Islam Ibn Taymiyah dia kata apa? Takwa itu adalah takut yang ada dengan al-hub. Mesti dia muqarin. Dia ini takut tetapi dalamnya ada cinta, ada hub, cinta. Takut tapi cinta. Beza. Takut hantu, takut tapi cinta. Tak ada. Orang takut kata budak takut hantu. Tak pernah nampak hantu tapi takut. Pasal apa? Pasal didoktrinkan begitu. Takut hantu. Bila kata takut hantu, orang tak nak jumpa hantu. Ini sebagai contoh lah, contoh yang tak baik lah ni. Takut hantu, orang tak nak jumpa hantu. Tapi kalau takut Allah, orang nak jumpa Allah. Takutlah kita kepada Allah, tetapi nak jumpa Allah. Kerana apa? Takut kat situ dia ada sekali dengan hub, cinta. Takut. Orang yang kasih pada seorang, dia ada mesti ada perasaan takut. Takut. Dia kasih kat seorang. Bercinta ni zaman bercinta ya, Bilal ya. Zaman bercinta dengan seorang, janji pukul 5, pukul 4.50 dah sampai. Kenapa takut? Jangan sampai tertunggu-tunggu, ternanti-nanti. Kadang-kadang bukan pukul 5, pukul 4.50, pukul 4 dah sampai. Lepas tu datanglah orang tu, datang dah lama waktu tunggu, tak dah, baru je sampai. Baru sampai. Padahal dah sejam duduk panas punggung, duduk atas motor. Baru je sampai. Itu kerana cinta. Bila dah tak cinta, janji pukul 5, pukul 6 belum tentu sampai. Mana awak pergi? Jalan jam. Jam apa pasal pula? Tak ada masalah, naik motor je pun. Jalan jam lah sana lah sini. Tak apa-apa cinta kan? Tak apa kisah. Tak apa kisah. Orang ini mencederakan hati ke tidak ke, mengguris perasaan, dah tak apa kisah. Pasal apa? Tak ada rasa cinta. Itu keadaannya. Jadi panjang betul. Soalan sikit aja. Jawab punya panjang. Sana mari. Jadi takwa itu tu secara bahasanya, takwa itu adalah takut. Takut apa? Takut untuk melakukan perkara-perkara yang Allah Ta'ala larang.
yang Allah Ta'ala murkai, dan takut di situ adanya cinta untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Taala, cinta untuk melakukan kebaikan yang boleh mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Taala. Wallahu alam. Pergi jauh sana kemari, nasib baik sampai balik. Ada soalan lagi? Tak ada. Tak ada, kita teruskan hadis yang seterusnya. Hadis yang seterusnya, hadis yang kedua ya. An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala inna dunya hulwatun khadirah wa inna Allah mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun fattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Rawahu Muslim. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam sabdanya, sesungguhnya dunia ini manis dan menghijau, hulwatun khadirah. Ini dunia ini manis menghijau, lazat, nyaman, itu maksudnya dunia. Kalau dunia ni kan seronok, itu dunia. Seronok, lazat, nyaman, hulwatun khadirah. Manis dan menghijau. Kalau mengering, dah pokok macam pokok getah tu, kering kan dah tak berapa cantik nampak. Dunia ni kering, hijau, tak ada. Sebab tu orang Arab kalau datang ke Malaysia, jannah dia kata. Dia duduk kat dia tengok padang pasir aja, datang Malaysia pokok sawit tu, jannah. Macam syurga dia kata. Pokok sawit macam kat syurga. Bayangkan panjang-panjang highway tengok pokok sawit. Kita tengok tak ada pemandangan lain ke? Dah biasa sangat tengok pokok sawit sana sini, masuk pokok sawit, keluar pokok sawit. Dah tak berapa nampak. Sekali keluar nampak bandaraya, kota raya Kuala Lumpur. Nampak hebat sungguh. Nampak macam tu. Macam rumah flat, flat. Orang marah pula sebut flat, kondominium kata. Apartment besar-besar. Tu kan. Nampak sana sini kiri kanan jalan. Nampak hebat. Macam burung pati nampak tu. Keluar pagi balik petang, masuk sarang. Keadaannya orang nampak hebat. Tapi itu orang Arab orang nampak hulwatun khadirah, benda yang manis kemudian hijau, nampak itu seperti di syurga, nyaman nampak tu. Dan sesungguhnya wa innallaha mustakhlifukum fiha fayanzuru kaifa ta'malun, dan sesungguhnya Allah ini menjadikan engkau semua sebagai pengganti di bumi itu. Allah Ta'ala menjadikan kamu sebagai pengganti di bumi. Fayanzuru kaifa ta'malun, dan maka dia akan melihat apa yang engkau lakukan. Allah Ta'ala melihat apa yang kita lakukan. Fattaqud dunya, maka oleh kerana itu takutilah harta dunia dan takutilah tipu daya kaum wanita. Wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israila kanat fin nisa. Sebab sesungguhnya pertama-tama fitnah dalam kalangan Bani Israel itu adalah dalam persoalan kaum wanita. Takutlah kita, bukan so takut wanita macam tu, takut jumpa orang perempuan lari. Mana orang perempuan datang sini, kita pun lari sebelah sana. Orang perempuan masuk masjid, kita keluar masjid buat kuliah. Bukan tu. Baik, kita lihat pertama sekali, Nabi SAW kata dunia ini adalah suatu benda yang seronok, nyaman, rasa sedap. Itulah memang sifat dunia kan. Kemudian Allah Ta'ala menjadikan kita ini sebagai mustakhlifukum fi, sebagai khalifah lah di muka bumi ini, orang yang nak makmurkan muka bumi ini. Ini kita, Allah Ta'ala jadikan kita sebagai khalifah yang untuk memakmurkan muka bumi ini ya. Fayanzuru kaifa ta'malun, Allah Ta'ala melihat apa yang kita lakukan di dunia ini. Maka pesan Nabi SAW, fattaqud dunya, takutlah kita. Itu takut. Ittaqud dunya, takutlah kita kepada dunia ini. Wattaqun nisa, dan takutlah kita kepada tipu daya orang-orang perempuan ataupun fitnah orang perempuan. Bukan fitnah dia datang buat fitnah pada kita, tak. Maknanya dalam diri orang perempuan itu ada satu kejadian Allah Subhanahu Taala kepada orang perempuan ini menjadikan fitnah kepada orang
lelaki. Tengok orang perempuan, dia suka orang perempuan ini. Menyebabkan ini takut pada orang perempuan, supaya jangan hilang iman disebabkan orang perempuan. Itu perkaranya. Maknanya kalau perbuatan-perbuatan yang boleh menyebabkan hilangnya iman daripada diri seorang lelaki itu, takutlah dia. Begitu juga orang perempuan, takut juga dengan orang lelaki. Tengok orang lelaki suka aja, sama aja. Tapi fitnah yang paling besar adalah orang perempuan. Sebab itu dia beri contoh, ramai orang Bani Israel itu terpedaya. Mana menyebabkan mereka ini binasa, musnah disebabkan oleh orang perempuan. Ini perempuan-perempuan yang tidak menjaga diri mereka. Tapi kalau perempuan-perempuan itu sendiri boleh menjaga diri mereka, maka kuranglah fitnah bagi orang lelaki itu. Wallahu alam. Ada soalan? Tak ada soalan? Bilal tak ada? Tak ada. Jadi takut kepada dunia ini. Dunia ini menjadi fitnah bagi kita, dan begitu juga perempuan menjadi fitnah bagi orang-orang yang lemah iman mereka. Jadi takut. Maknanya bertakwa, berjaga-jaga kat situ. Awas diri kamu, berlindunglah kamu daripada dunia ini yang menyebabkan kamu jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Gunakan dunia ini untuk mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Dulu pakai motor, hari hujan tak dapat nak pergi masjid, pakai kereta. Hari hujan pun boleh sampai masjid. Itu tujuannya. Dulu kereta kecil, tak dapat, rasa macam lambat nak sampai masjid, beli kereta besar. Zoom sekali tekan minyak sampai masjid. Itu tujuannya. Bukan lagi kereta besar, sekali tekan minyak jekyll. Padahal nak pergi Al-Hidayah, sampai jekyll terus. Dia bukan macam itu. Jadi takutlah kita kepada fitnah dunia. Dengan dunia ini Allah Ta'ala berikan, semakin dekat kita kepada Allah Ta'ala. Jadi kadang-kadang dulu pakai kancil sampai masjid. Bila dah pakai Sprima tak sampai-sampai masjid. Tekan minyak sampai jekyll, tekan minyak sampai angsana. Itu aja dia. Jadi itulah tujuan dunia ini, jadikan untuk kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu Taala. Perempuan itu juga jadikan supaya kita ini makin dekat kepada Allah Subhanahu Taala. Sebagai seorang suami, bila mendidik isteri itu menjadikan kita makin dekat dengan Allah Taala. Ajak datang kuliah, isteri itu mengingatkan kita, bang kuliah malam ni, bang masuk maghrib pergi masjid. Dia tak pergi masjid, tolak badan dia, bangun. Itu isteri. Bukan bang main rumah je bang. Tu perempuan main kat rumah aje. Abang jadi imam. Abang tak boleh lagi, tak cukup syarat. Tak apa, saya jadi imam, abang makmum. Habis dah isterinya yang rajin pergi kuliah, suami tak apa rajin, abang jadi makmum, saya imam. Rasa serah masa depan itu. Okey. Jadi perempuan ini menjadikan kita ini semakin dekat kepada Allah SWT jika didik dengan baik. Isteri banyak. Sekarang ini ramai isteri yang boleh membimbing suami. Jadi kerana apa? Bila kita tengok kuliah-kuliah kat sini, alhamdulillah macam lebih kurang. Ada tempat yang perempuan lagi ramai daripada lelaki. Ada tempat lelaki memang lebih ramai daripada perempuan. Itu biasalah kalau kuliah-kuliah. Kalau ceramah ni, ceramah perempuan lagi ramai. Suami hantar je isteri, pergi. Balik ceritalah isterinya, dia tak dengar pun. Isterinya memang rajin cerita aja. Cerita begini-begini ceramah tadi, tak dengar pun. Kami je buat tak apa, kisah aja. Kalau suami pergi, tak cerita pun kat isteri. Pasal apa, dia pun tak apa ingat. Mana nak cerita? Nak sambung ke nak habis? Nak sambung ke nak habis? Sambung. Kan saya sambung kan, kata ustaz ni sambung lagi. Bila saya habis kan, kata sikit lagi pun nak habis. Maka tak apalah, yang 3 lagi tinggalkan minggu depan, InsyaAllah ya. Minggu depan kita sambung lagi. Sekiranya minggu depan ada nampak apa pengusi dah
ketuk-ketuk kaki tu, ketuk-ketuk kaki, ketuk-ketuk lutut. Sebelum diketuk tu sampai ke lutut saya, baik saya berhenti. Mula-mula lutut dia tak berhenti-berhenti, lutut saya pula diketuknya. Wallahu a'lam bisawab. Aku qali hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.